Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk hari ini kita akan masuk kepada topik yang seterusnya. Untuk hari ini saya akan tunjukkan macam mana nak menggunakan classic brush tool dan juga paintbrush tool. Okey, apa perbezaan antara kedua-dua brush tool, dan seterusnya saya akan tunjukkan macam mana untuk kita apply colour menggunakan paint bucket, dan macam mana untuk kita apply stroke color menggunakan ink bottle tool. Okay. Dan seterusnya saya akan tunjukkan juga berkenaan dengan brush modes. Okay. So brush dia ada modes yang perlu dikenali. And then seterusnya saya akan tunjukkan macam mana nak menggunakan eraser tool. Okay. Dan eraser tool juga mempunyai modes, beberapa modes yang perlu kamu kenal. Dan last sekali adalah penggunaan line tool dan juga width tool. Okay. So kita akan buat line, dan untuk apply size stroke kita akan gunakan width tool. So first kita akan lihat dulu apa perbezaan classic brush tool dan juga paintbrush tool. Okay, classic brush tool digunakan untuk fills, untuk mewarna fills. But untuk paintbrush biasanya kita gunakan untuk mewarnakan stroke. Okay, classic brush untuk fills, paintbrush untuk stroke. Okay, saya tunjukkan perbezaan dia. Pertama, saya menggunakan classic brush tool. So saya akan gunakan shortcut key iaitu huruf B. Okay, dan untuk setting sizes brush kita boleh tarik untuk dapatkan size yang kita nak. Okey. Dan di bawah ni adalah smoothness ataupun untuk kita naikkan smoothing dia. Okey, sekarang katakan saya gunakan smoothness 30. Okey. So okey. Dan yang kedua saya gunakan smoothness 100. So nampak tak perbezaan antara smoothness 30 dan 100. So line menggunakan classic brush tool, line yang kedua ni lebih smooth daripada yang pertama. Okey, seterusnya kita gunakan paintbrush tool. Okey. So ini adalah paintbrush tool, ataupun kita boleh gunakan shortcut key dia Y. Okey. So saya tebalkan sedikit stroke. Okey, ini adalah penggunaan paintbrush. Okey, yang ini adalah penggunaan classic brush. Okey, saya tunjukkan perbezaan dia. Okey, yang ini terhasil daripada satu line. Okey, dan yang ini adalah fills. Okey, dan bila saya apply, katakan saya menggunakan ink bottle tool. Okey, dan warna yang saya nak apply. Okey, contoh saya apply ink bottle tool untuk apply stroke kepada line yang kita dah create. Okey, untuk yang ni automatically dia akan mewarnakan line ini sebagai stroke ataupun line. Okey. Okey, kalau kita apply pada yang kedua, so kita akan nampak dia apply sebagai stroke sebab line asal tu adalah fills. Okey, line asal tu adalah fills. Yang ini apply sebagai stroke. Itu beza dia. Penggunaan classic brush tool dan juga paintbrush. Yang ini diwarna sebagai stroke, yang ini diwarna di dalamnya ni diwarnakan sebagai fills. Okey, yang kedua, katakan saya warna menggunakan paint bucket. Okey, saya apply warna yang lain. Okey. So yang ni kita boleh warnakan sebagai fills. Okey, sebab line tu sendiri dia bukan terhasil sebagai stroke, tapi sebagai satu bentuk. Okey, yang kita boleh warnakan fills-nya. Okey, yang ni tidak boleh sebab
line itu sendiri adalah stroke. Okey. Dan itu adalah penggunaan classic brush tool dan perbezaan dengan penggunaan paintbrush tool. Okey, di bawah ni adalah bagaimana nak tunjukkan untuk kamu apply fills menggunakan paint bucket. Okey. So katakan saya pilih warna di sini. Okey. So saya boleh warnakan objek ni, okey, sebagai fills. Dan untuk saya apply stroke, okey, katakan di sini saya ambil warna yang lebih terang. Okey. Kita pakai stroke yang lebih nipis. Okey, so nampak tak? Dia apply sebagai stroke. Okey, itu beza dia untuk penggunaan paint bucket tool dan ink bottle tool. Rupa sama tapi berlainan function. Okey. Dan seterusnya, macam mana untuk kita apply ataupun kita copy color menggunakan eyedropper. Okey. Eyedropper. So caranya adalah first menggunakan selection tools, select warna ataupun ruang yang kamu nak ubah warnanya. Okey, dan kita akan gunakan eyedropper untuk copy color daripada color yang sebelah, ataupun katakan saya nak copy color daripada sini. Okey. So dia akan copy color. So itu adalah perbezaan penggunaan paint bucket tool dan ink bottle tool. Dan saya tunjukkan macam mana nak guna eyedropper serta perbezaan penggunaan classic brush tool dan paint brush tool. Okey. Seterusnya kita akan tengok kepada brush mode. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada brush mode. Okey. So dalam brush mode dia ada 5 jenis mode untuk penggunaan brush. Okey, yang pertama paint normal, yang kedua paint fills, yang ketiga paint behind, yang keempat paint selection, dan yang kelima paint inside. Alright, kita akan tengok satu persatu bagaimanakah penggunaan modes yang bersesuaian. Okey, so pastikan kamu sedang memilih alatan classic brush tool ataupun boleh pakai shortcut key B ya. Okey, you akan nampak di bahagian ini. Ini adalah paint brush mode. Okey, paint brush mode, classic paint brush mode. Okey, so kita akan cuba apply mode yang pertama, paint normal. Okey. So katakan di sini dah ada satu objek, okey, dan objek tersebut dah ada fills dan stroke, okey, dan ada apply satu line di sini. Okey, katakan saya menggunakan paint normal. Okey. So you akan nampak bila saya apply paint normal modes, warna yang kita apply, okey, di atasnya akan terus overlap stroke dan juga fills-nya. Jadi dia akan memotong segala stroke dan juga fills yang asal. Okey, itu adalah penggunaan paint normal. So dia akan remove fills sebelumnya dan juga dia akan buang semua stroke yang sebelumnya. Itu adalah paint normal. Okey, untuk mode yang kedua, paint fills. So yang ini ya, paint fills. Paint fills dia akan mewarna, okey, tetapi tidak melanggar stroke. Okey, tidak efek kepada stroke yang ada. Dia hanya mewarna fills sahaja tanpa apply pada stroke. Itu adalah fills, ya, tidak mengganggu stroke. So awak boleh mewarna dengan hati yang tenanglah tanpa mengganggu stroke asal. Okey, berbeza dengan normal tadi, dia mengganggu stroke dan juga terus overlap fills yang sedia ada. Okey, itu adalah penggunaan
paint fills. Biasanya digalakkan kalau kita nak mewarna menggunakan paint fills kerana tidak akan mengganggu stroke yang lain. Okay. Paint behind. Okay, paint behind dia akan warna di bahagian belakang objek. Okay, dia akan mewarna di bahagian belakang objek tanpa mengganggu objek yang atas ataupun objek asal. Okay, dia hanya mewarna, dia hanya akan efek pada bahagian belakang objek tersebut. Okay, itu adalah paint behind. Okay. Okay, kita lihat kepada paint selection. Paint selection dia akan efek kepada bahagian kita select sahaja. Okay, contoh saya select bahagian ini, so saya akan apply okay. Okay, saya akan menggunakan paint selection. So dia akan apply pada bahagian yang kita select sahaja tanpa mengganggu bahagian lain ataupun ruang yang lain. Okay. Dan dia tidak apply pada bahagian line sebab kita tak select bahagian line tadi. Okay, kita hanya select bahagian dalamnya sahaja. So dia akan mewarna bahagian yang kita select. Okay, itu adalah paint selection. Okay, seterusnya kita lihat kepada paint inside. Okay, paint inside basically dia tak akan apply pada bahagian luar daripada objek ataupun shape ya. Contoh saya apply paint inside. Okay, dia akan apply pada kawasan dalam sahaja. Tapi kalau terbahagi kepada dua kawasan, dia hanya akan mewarna pada satu kawasan saja. Okey, itu adalah paint inside. Okey, itu adalah paint inside. Okey, itu perbezaan penggunaan brush mode yang sedia ada. Okey. Alright, seterusnya kita lihat kepada eraser tools. Okey, eraser tools dia ada perbezaan dari segi penggunaannya. Okey, yang pertama erase normal, yang kedua erase fills, yang ketiga erase lines, yang keempat erase selected fills dan yang kelima erase inside. Okey, kita lihat kepada erase normal. Okey, katakan saya pilih eraser tool dan kita boleh pilih di sinilah. Okey, erase normal dia akan buang segala line dan juga fills. Okey, yang kita dah padam. Itu adalah erase normal. Okey, untuk erase fill dia hanya akan padam bahagian fill sahaja tanpa mengganggu stroke. Okey, itu adalah erase fill. Okey, untuk erase line sama juga konsep macam paint brush modes tadi. Okey, erase line dia tidak akan mengganggu fills tapi dia hanya apply kepada line ataupun stroke sahaja. So itu adalah erase line ya. Dia tidak apply pada fills tapi dia apply pada line ataupun stroke sahaja. Okey, untuk erase selected fills sama juga macam tadi. Kita kena select satu bahagian yang kita nak buang. Okey, dan saya akan pilih eraser tool. Okey, dan kita apply erase selected fills. Okey, nampak tak? Dia tidak mengganggu ruangan yang lain, hanya bahagian yang kita select sahaja. So itu adalah selected fills. Erase inside. Okey, erase inside basically dia akan apply kepada bahagian dalam sahaja. So salah satu daripada dua ruang yang ada. Okey, so itu adalah erase inside.
Okay, so setakat ni harapnya semua pelajar boleh faham lah ya. Okay, seterusnya kita akan lihat kepada line tool dan juga width tool. Okay, untuk seterusnya saya akan tunjukkan macam mana nak menggunakan line tool dan juga width tool ya. Saya gabungkan exercise ni menjadi satu exercise. Saya gabungkan penggunaan line tool dan width tool menjadi satu exercise ya. Okay, first saya tunjukkan macam mana nak menggunakan line tool. Basically, line tool kita guna untuk buat stroke ataupun line. Dan daripada stroke yang kita bina menggunakan line tool, kita boleh ubah menjadi satu form ataupun objek. Okay. So, first saya akan buat satu line yang lurus. Okay. Okay, daripada satu line yang lurus menggunakan line tool, okay, saya boleh lenturkan dia, okay, sama ada ke bawah ataupun ke atas ya. Okay. So kita boleh buat satu bentuk yang lain daripada yang asal. Okay, katakan di sini saya nak buat satu bentuk mulut ya. Mulut, okay, smiley, mulut yang senyum contohnya. Okay, so caranya adalah untuk saya gunakan width tool ataupun shortcut key dia U. Okay, dan saya akan tebalkan sedikit line di bahagian tengah dengan cara kita tarik. Okay, so nampak tak? Dia dah berubah menjadi satu kelihatan seperti satu bentuk ya. Tapi sebenarnya ini adalah line. Okay, jika kita apply warna, okay, menggunakan paint bucket tak boleh. Okay, tetapi kita boleh apply menggunakan ink bottle untuk ubah warnanya. Okay, katakan saya ubah warna kepada warna merah. Okay, so dia akan tukar warna tu berdasarkan kepada warna yang kita ubah. Okay. Okay, tapi stroke-nya akan berubahlah. So kita boleh apply balik width tool dan tarik. Okay, so warnanya dah berubah menggunakan ink bottle tool. Okay, daripada line kita boleh ubah warna menggunakan ink bottle kerana ini adalah satu bentuk satu line ataupun stroke. Tetapi kita boleh ubah daripada line kepada satu bentuk form ataupun kita boleh apply fills ya, dengan cara okay, kita tekan pada bahagian line, okay, tekan di sini, and then pastikan awak pilih expand to fills. So automatically daripada line kita dah ubah dia menjadi satu form ataupun shape yang kita boleh apply fills ya. Okey, kat sini kita boleh ubah kepada warna yang kita nak. Okey, ataupun kita boleh menggunakan paint bucket ya. Paint bucket, dan kita boleh ubah kepada warna yang kita nak menggunakan paint bucket. So itu adalah penggunaan line tool dan juga width tool. Okey, contohnya kita nak buat satu line dengan different style. Okay, saya warnakan dia. Okay, so dengan menggunakan width tool, okay, saya boleh ubah di bahagian hujung untuk mendapatkan satu line yang tirus di bahagian hujung dan tebal di bahagian kiri. Okay, dan kita boleh lenturkan dan menarik ke bawah. So itu adalah penggunaan okay, line dan juga width tool untuk mendapatkan objek yang ataupun form yang berlainan. Okay, so itu sahaja untuk topik pada hari ini. Kita akan sambung dengan topik yang seterusnya, iaitu bagaimana untuk menghasilkan simple
animation dengan menggunakan shape tween, classic tween dan juga motion tween. Okey, sampai di sini sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi.